أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini. Sama-sama kita ingin mengikuti kepada surah yang ke-108, surah yang amat indah, pendek tetapi ia mempunyai maksud yang amat besar dalam kehidupan kita, meneruskan legasi Nabi Ibrahim. Hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Fadhil Ustaz Fasih ya. Alhamdulillah. Hijau hari ini menggamit Ustaz Fasih Kubah masya-Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Ya, itu Allah adalah Akbar. satu imbauan yang amat indah dan harapnya pada tuan-tuan kita diberikan peluang sekali lagi untuk dapat berziarah, dapat pergi ke Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi di Madinatul Munawwarah. Satu perjuangan, dan inilah perjuangan yang kita ingin saksikan dalam surah Al-Kautsar pada hari ini. Kita mulakan dengan doa ringkas kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan 3 ayat sahaja daripada surah yang ke-108, iaitu surah Al-Kautsar, iaitu daripada ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, kurniaan nikmat yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian pada ayat yang ketiga, musuh Nabi yang terputus daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu ancaman, sebagai satu balasan kepada mereka orang-orang musyrik di Mekah yang mengutuk, yang membenci, yang melaksanakan kutukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita baca ayat 1 hingga 3 ya, yang kita akan ulang bersama, dan harapnya pada tuan-tuan yang sudah menghafal terus hayati isi kandungannya untuk kita bawa dalam solat kita, dan bagi yang belum menghafal hanya 3 ayat 2 baris sahaja, ini yang kita akan sama-sama cuba baca berulang dan fahami agar ianya masuk ke dalam hati kita, menjadi amalan motivasi kita setiap hari. Bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih Fadhil Ustaz Fazrul. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin wa ba'd. Apa khabar ayahnya dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Moga-moga hari ini terus sihat, ceria, bahagia bersama kalamullah, bersama ahli keluarga. Tambah-tambah hari ini hari Sabtu, Safas. Masya-Allah. Ya, semalam tadi kita bersama dengan sahabat-sahabat yang hadir di Persada, yang program Festival Islam dan halal Johor. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat yang hadir dan masih lagi berlangsung, Safas. Masih. Kita mengajaklah sahabat-sahabat yang hadir jangan lupa untuk ke booth TV Al-Hijrah. Safas di Persada. Di Persada. Subhanallah. Ya. Jadi semalam kita adalah Ustaz ya. Betul, Safas. Hari ini kita teruskan siapa yang nak berziarah, yang ingin menyapa kepada Reruai TV Al-Hijrah. Moga-moga kalau ada yang kata nak interview ke apa sebagainya tu ya, boleh melawat kepada Reruai tersebut ya. Betul, Safas. Dan kita juga nak mengajak lagi tuan-tuan dan puan-puan
untuk yang ibu ayah sekalian yang dikasihi, untuk sama-sama hadir majlis khatam kita, khatam tadabbur My Quran Time. Tak lama dah. Hari ni hari Sabtu, minggu depannya. Minggu depan. 8 hari bulan 10. Seminggu lagi lah, Ustaz. Seminggu lagi. Ya. Cumanya kalau boleh kena datang awal Safas Betul. supaya tak berlaku kesesakan kerana dijangka ramai jugalah yang akan hadir. Jadi moga-moga kita dapat bertemu nanti, sama-sama kita bersama berkhatam insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ada yang tanya Ustaz ya, saya ni taklah ikut My Quran Time daripada awal. Betul. Kan saya taklah ikut satu halaman boleh ke ikut kan. Yang tak pernah ikut My Quran Time pun boleh ikut. Boleh, ya, kita alu-alukan kerana ia bukanlah tanda bahawa kita lengkap 604 muka surat untuk ditadabburkan, tetapi kita harapkan ia sebagai satu permulaan yang 604 muka surat yang baru kali pertama ingin baca, ingin memahami Ustaz ya. Kita alu-alukan kerana kita yakin ianya bermula daripada sekarang. Moga-moga Allah terus pimpin kita dalam hidup di dunia sampai ke akhirat nanti. Betul Safas. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga dipermudahkan, boleh rancang perjalanan untuk sama-sama kita hadir. Dan sebenarnya memanglah kalau kita tengok kalimah itu khatam. Tapi saya suka sangat apa yang selalu disebut oleh Al-Fadhil Safas, selagi mana kita tak husnul khatimah. Betul. Kan Safas, inilah kena selalu, walaupun dah khatam minggu depan ni, akan bermula lagi, bermula sehinggalah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan husnul khatimah, sebaik-baik pengakhiran. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya kalau katakan panjang kita awal ni Ustaz ya, tapi pasal semangat perjuangan Nabi itu ya, kalau katakan orang belum berlari kan, dia menuju kepada penghujungnya. Betul Safas. Ya, jadi dah mula penghujung, lepas tu dia lagi balik ke awal balik kan, tak ada pula hujung sekali kan. 20 saat baru sampai 100 meter. Dah bye-bye kan, bukan ya, kita ambil semangat olahraga itu. Betul, tapi lebih daripada itu semangat para sahabat, perjuangan Nabi, khatamkan, ulang balik, khatam sampailah dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Kautsar ayat 1 hingga 3. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fas. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sahabat Al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jika surah paling panjang di dalam Al-Quran suratul Baqarah, maka surah paling pendek ialah surah apa? Dia kata Al-Ikhlas, dia kata. Sebab selalu keluar Allah. Rakaat kedua keluar Allah. Rakaat kedua keluar Allah, sebab dia kata paling pendek. Rupanya ada lagi yang paling pendek. Iaitulah hari ni kita nak baca, nak belajar surah Al-Kautsar adalah merupakan surah yang paling pendek di dalam Al-Quranul Karim. Jadi mari kita baca untuk round yang pertama ni, pusingan yang pertama, ayat 1 sehingga 3 surah Al-Kautsar dengan bacaan murattal sikah insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم.
bacaan daripada ayat pertama hingga ayat yang ketiga surah Al-Kautsar Ustaz ya. Bagi setengah orang kata panjang juga surah tu, pasal kita ulang Ustaz ya. Ulang ayat ya, tetapi sebenarnya hanya ada 3 ayat sebagaimana kita maklum bahawa surah ini adalah ke 108 dan kita melihat bahawa bermula daripada surah Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka bi Ashabil Fil, surah Al-Fil, 10 surah yang terakhir ini adalah satu penerangan tentang bagaimana perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah pun disokong oleh Allah sebelum Nabi dibangkitkan menjadi rasul, iaitu dengan surah Al-Fil itu Allah memberikan keimanan. Pada ayat Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka bi Ashabil Fil, Allah turunkan surah ini untuk mengingatkan pada Nabi dalam keadaan stres Ustaz ya, dalam perjuangan dihenyak, dikutuk dan sebagainya. Allah menyatakan bahawa pada waktu Nabi sebelum lahir dahulu, Allah pernah membantu ya, telah membantu kepada orang-orang di Mekah dan pada spesifiknya membantu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga keamanan di Kaabah dan di Mekah itu sendiri. Kalau Allah pernah bantu sebelum ini, Allah yang sama boleh membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berjuang. Maka bila kita lihat pada surah 105 itu surah Al-Fil, kemudian pada ayat 100 ataupun surah ke-106 surah Quraisy menceritakan tentang apakah peranan orang-orang Quraisy sepatutnya bila sudah diberikan pelbagai nikmat, dan jangan sampai jadi seperti orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, iaitu yang dinyatakan pada surah Al-Maun, iaitu surah berkaitan dengan memberi bantuan yang sedikit ya, sebagai satu perkara yang penting dalam kehidupan. Jadi apa kaitan surah Al-Maun? Surah Al-Maun dan surah Al-Kautsar bersebelahan Ustaz ya, bersebelahan. Dan kalau kita tengok antara ada 4 perkara masalah di kalangan pemimpin-pemimpin Quraisy dan juga 4 perkara yang menunjukkan seseorang itu mendustakan, menafikan kebenaran hari pembalasan, tak kisah apakah yang berlaku. Yang pertama ialah mereka yang yadu'ul yatim Ustaz ya. Mereka yang menolak anak yatim dan juga orang-orang miskin. Mereka tidak mahu membantu kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Dan apabila kita lihat di dalam surah Al-Kautsar, bila kita melihat kepada inna a'tainakal kautsar, Allah telah memberi macam-macam, sepatutnya kenalah beri macam-macam Ustaz. Ya, itu dia punya idea awalnya, dan itu sebabnya surah Al-Maun ini ada 4 perkara, iaitu yang pertama orang yang bakhil diubati dengan perkataan aqta di dalam ayat pertama surah Al-Kautsar. Apa maksud aqta? Diberi macam-macam. Lebih lagi kita dapat dalam hidup kita Ustaz ya, gaji kita lebih, kita dapat harta yang lebih. Sepatutnya kita perlu beri lebih kepada anak yatim dan juga kepada orang miskin. Jadi surah Al-Maun ini adalah satu cabaran masalah dalam diri mereka yang mendustakan agama, dan ubatnya ada pada surah Al-Kautsar. Yang pertama. Penyakit kedua yang dinyatakan pada surah Al-Maun adalah mereka yang sahun, yang suka menangguh-nangguhkan solat, menyusun hidup bukan sekitar solat tapi solat di sekitar hidup. Maksudnya kalau saya ada masa lapang barulah saya solat, kalau meeting dah habis, mesyuarat dah habis, makan-makan dah habis, shopping dah habis, baru saya solat. Itu penyakit dalam surah Al-Maun. Ubatnya adalah fasalli dalam surah Al-Kautsar. Maksudnya ialah yang paling utama, Allah bukan suruh kita shopping, bukan suruh kita meeting banyak-banyak, tetapi yang paling penting fasalli, iaitu solatlah pada masanya mengikut keutamaan. Disusun itu sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, penyakit dalam surah Al-Maun itu dinyatakan mereka yang riak Ustaz. Riak. Dan apakah ubatnya di dalam surah Al-Kautsar? Fasalli li rabbik. Solat itu bukan untuk dapat undi, untuk lebih popular Ustaz ya, tetapi untuk Tuhanmu. Untuk Tuhanmu, hanya untuk Tuhan. Dan itu yang kita doakan agar kita bila kita solat hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penyakit keempat ialah tak beri walaupun benda yang kecil. Wa yamnaunal maun. Dan apakah ubat pada perkara ini? Allah nyatakan pada surah Al-Kautsar pada ayat yang kedua, wanhar, iaitu berkorban Ustaz ya. Bila kita berkorban, setiap tahun kita berkorban lembu ataupun kambing, dan lebih daripada itu berkorban sepanjang kehidupan kita ini, itu tandanya bahawa kita sedang mengubat penyakit kita tidak mahu memberi walaupun perkara kecil. Bukannya selalu Ustaz ya, korban setahun sekali je. Betul.
seekor kambing pun RM700 contohnya kan. RM700 maksudnya RM2 setahun, tak boleh. Takkan tak boleh bagi RM2 setahun untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kaitan di antara surah Al-Maun dan surah Al-Kautsar, di mana surah Al-Maun ada 4 penyakit di kalangan mereka yang mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan, dan ubatnya terus diberikan oleh surah Al-Kautsar. Sebenarnya kita nak baca sekali lagi surah ini untuk kita melihat mengapa Allah menyatakan inna a'tainakal kautsar, sehingga kan Imam Ar-Razi, Fakhrul Razi ustaznya, dia memberitahu bahawa Al-Kautsar ini ataupun Allah beri macam-macam pada Nabi ini ada 14 perkara. Masya-Allah. 14 perkara yang telah dibuktikan oleh ayat-ayat sebelum daripada surah Al-Kautsar ini. Kita baca dahulu sekali lagi surah Al-Kautsar, dan selepas ini kita akan menghayati 14 perkara yang telah Allah senaraikan dalam Al-Quran menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sahabat Al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, indah sekali pembahagian ataupun perkara-perkara penting mustahak dalam 3 ayat ini. Walaupun 3 ayat tapi Imam Ar-Razi tadi Safa, betul kan, ada 14 Safa. 14. Wah, subhanallah. Dan surah ini sebenarnya memang Safa kita selalu baca pendengarkan ketika Aidil Adha. Betul. Antaranya Safa kita nak mengajak untuk berkorban, subhanallah. Jadi kita nak baca sekali lagi. Tadi kita dah baca bacaan secara mujawad, taranum sikah. Jadi kalau ada penonton Ustaz kita akan minta ataupun kita akan baca ayat demi ayat battle lah, berselang-seli. Jadi kita doakan mudah-mudahan ada kesempatan nanti untuk sesi itu insya-Allah Ustaz. Dan istimewa semalam juga kita telah dengar suara emas daripada Al-Fatih Safas. Hari ini saya tak sure, saya pasti adakah kita dapat mendengar lagi ataupun tidak. Kita nak ulang lagi sekali surah Al-Kautsar dengan bacaan mujawad lagi. Kita baca cuba Hijaz pula. Boleh ibu ayah sekalian? Jom kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar inna shani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, itulah bacaan 3 ayat daripada surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami. Boleh saja mula dengan nahnu Ustaz ya, tetapi Allah kata inna campur nahnu, jadi inna. Sesungguhnya kami, nak menunjukkan apa? Bagi sesiapa yang merasa ragu ya, kalau Nabi merasa ragu bahawa Allah telah beri macam-macam, kerana orang kutuk Ustaz ya. Orang kutuk kata ni sihir lah, kemudian apa lagi? Orang kata Nabi ini sebagai majnun gila, dan lebih teruk lagi apabila ada di kalangan orang-orang termasuklah Abu Lahab ya, ahli keluarga Ustaz ya. Bila dia melihat mendengar berita kematian anak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang kata Qasim, ada yang kata namanya Ibrahim, maka dia enjoy Ustaz. Dia bergembira, dia kata apa, Nabi Muhammad ini sudah terputus ya legacy ataupun tinggalannya, kerana kita tahu bahawa anak lelaki membawa kepada nama dan perjuangan si ayahnya itu sendiri. Jadi apabila dikutuk, dihenyak begitu, Allah membawakan sesungguhnya ini untuk mengenepikan segala keraguan yang ada. Kami memberikan yang banyak. A'tainak ini maksudnya daripada perkataan ata, memberi sesuatu dengan banyak Ustaz ya, dan tidak akan ditarik balik. Itu je punya maksudnya. Kalau ata di dalam Al-Quran ni atainal kitab, contohnya atainahul kitab,
diberikan benda yang kecil dan benda itu ada tanggungjawab dan boleh ditarik balik. Boleh ditarik balik. Itu sebabnya orang-orang Yahudi bila diberikan kitab, kemudian bila mereka tidak beramal melakukan tanggungjawab, Allah tarik balik dan Allah beri pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada Bani Israel. Jadi di dalam ayat ini Allah menyatakan inna a'tainaka al-kautsar, Allah beri macam-macam kepada Nabi. Inilah yang dijelaskan oleh Imam Ar-Razi, ada 14 ustaz ya. 5 daripada surah Ad-Duha itu bila Allah beri macam-macam, yang pertama Allah tidak tinggalkan Nabi. Ya, mawadda'aka, dan yang keduanya Allah tidak benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang pertama ya, kita gabungkan. Yang kedua ialah walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah akan beri sesuatu yang lebih baik apabila sampai di akhirat nanti. Itu yang diberikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya al-Kautsar Ustaz. Al-Kautsar ini adalah telaga ataupun sungai yang lebih indah ataupun lebih apa istilahnya, lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Ya, itu yang dijelaskan oleh hadis, dan ianya dapat diminum oleh umat Nabi Muhammad. Dah minum sekali tak haus-haus lagi Ustaz. Ya, tak haus lagi. Dan ini satu nikmat ya, walaupun lepas tu masuk syurga dapat lagi minum lagi, tapi minum bukan pasal haus Ustaz. Suka-suka Allah. Ya, sebagai satu kurniaan kepada sesiapa yang mengikuti jejak perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada surah Ad-Duha juga wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Itu masih lagi kita anggap yang kedua. Kemudian alam yajidka yatiman fa'awa. Ya, apabila Nabi itu yatim diberikan tempat tinggal. Kemudian Nabi bingung ya, tengah mencari kebenaran, solusi kepada masalah, Allah bagi hidayah. Itu yang keempat. Yang kelimanya wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Nabi miskin tetapi Allah kayakan. Daripada surah Ad-Duha ada 5 perkara yang menunjukkan a'tainak, Allah beri macam-macam pada Nabi. Surah Al-Insyirah pula Allah nyatakan ada 3 perkara di mana alam nashrah laka sadrak, Allah berikan kelapangan pada jiwa Nabi ya, pada hati Nabi. Walaupun Quran ini turun pada gunung saja boleh hancur, tapi Quran boleh masuk ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran ni yang kita sedang baca belajar ni Ustaz, benda ni besar. Betul Ustaz. Ya, amat besar. Nak tahu besar kecilnya, ada orang yang bila dia dengar satu ayat Quran dia rasa macam tak keruan kan? Pasal apa? Pasal Quran ini adalah satu cahaya, dia tak masuk kecuali hati yang sedia untuk menerima cahaya yang hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada beberapa lagi, tapi kita lihat dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataannya ialah syana'a, ya, membenci. 3 kali disebut di dalam Al-Quran, dan inilah yang disampaikan pada ayat yang ketiga. Bila ada orang-orang di Mekah itu amat membenci pada Nabi, termasuklah diketuai oleh Abu Lahab apabila mendengar kematian anak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak lelaki. Sepatutnya mengucapkan takziah Ustaz ya, tetapi pak ciknya ni ya mengucapkan bergembira sangat, beritahu pada semua orang itu sebagai satu lambang kebencian yang amat dalam. Tetapi ingat, Allah membalasnya, yang kita akan belajar sebentar nanti. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Itu mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dinyatakan pada ayat pertama ini, kami sesungguhnya kami telah memberikan amat banyak Ustaz ya. Yang banyak itu ya yang disenaraikan oleh Imam Ar-Razi sampai 14 tempat ya di dalam Al-Quran, dan Imam Syaukani menyatakan sampai 17. Yang mana kita sempat nanti kita tengok Ustaz ya. Tapi nak ceritanya ialah Allah beri macam-macam kepada Nabi ini bukan sekadar untuk Nabi, tetapi untuk perjuangan Ustaz. Perjuangan membawa umat sampai kepada
al-kautsar, ya, sehingga kan istilah a'tainak ini dalam fi'il madhi. Fi'il madhi ni benda yang dah lepas kan, tapi mengapa Allah cakap dalam bentuk madhi, ya, past tense, pasal perkara ini confirm berlaku. Confirm, dia tak ada macam jadi tak jadi tak jadi. Al-kautsar ke depan di akhirat, tetapi Allah beritahu pasti kami akan beri yang banyak dalam kehidupan nabi sampailah nabi di akhirat nanti. Al-kautsar itu sebagai satu lambang kemuliaan. Nabi lain tak ada, Ustaz. Nabi lain tak ada. Betul, sungai yang penuh dengan ni, tetapi khas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia zaman sekarang ni, Ustaz, kalau banyak-banyak orang, seorang raja tu bagi, nah kamu ni sungai dengan rumah-rumah sekali. Itu sebagai satu kemewahan. Dan Allah beritahu perkara ini kerana nabi sebenarnya boleh sahaja dengan harta yang ada, Ustaznya, memilih untuk dapat sungai, duduk nyenggeng je, ya, tetapi nabi mengorbankan segala hartanya, perjuangannya dengan al-Quran untuk menempah al-Kautsar bersama umat, bukan untuk kita, bukan untuk nabi saja, bersama umat. Indahnya bila kita dapat bersama nabi di syurga nanti. Amin. Jadi ini perjuangan kita, Ustaz, ya, yang terus kita ingin dalami Quran, dan hari ini tajwid kita, Ustaz. Betul, Safas. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Al-Quran seperti yang Ustaz Faz sebut tadi, Allahu Akbar, gunung pun boleh pecah untuk menanggung Al-Quran itu. Alangkah baiknya Allah, alangkah kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita Al-Quran, allamal Quran, satu kitab yang sangat berharga, bernilai dalam kehidupan kita, dan kita pun rasa sangat bersyukur. Tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin dan percaya ibu ayah yang sedang berada di hadapan kaca TV sekarang ini begitu rasa sangat bersyukur. Kerana apa? Kerana hari-hari ditemani Al-Quran. Ada yang sampai yang selalu bertanya kita, Safas, kalau kita ke mana berjumpa dengan sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan-puan, macam manalah hari-hari makcik nanti tak ada Quran time, dia kata. Kan pukul 12, pukul 10 malam, pukul 5 pagi, macam mana, dia kata. Kalau orang Terengganu kata, guana tak tahu. Subhanallah. Jadi sama-sama kita doakan moga-moga 604 halaman yang kita bersama sesaban hari ini menjadi kekuatan kepada kita untuk kita terus berinteraksi, untuk kita bersahabat bersama dengan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala izinkan untuk kita terus bersama menemani Al-Quranul Karim, menemani tuan-tuan dan puan-puan kita semua dalam kehidupan, insya-Allah taala. Tajwid kita pada hari ini, jom kita saksikan apakah yang telah disediakan, iaitu menyempurnakan hukum ra ketika waqaf dalam surah ini, yakni surah Al-Kautsar. Ketiga-tiga ayat yang terdapat dalam surah Al-Kautsar, jika kita waqaf maka hujungnya semua ada huruf ra. Jom kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Tiga ayat ini, setiap akhir ayat, tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian, ada huruf ra, yang mana akan berlaku hukum dia kalau kita waqaf. Jadi kalau kita perhatikan huruf ra, ada ketika dia tebal tafkhim, ada ketika dia nipis ataupun tipis dia tarqiq. Tapi kalau kita perhatikan untuk surah Al-Kautsar ini, jika kita waqaf maka semuanya bunyi tebal. Kalau saya baca ataupun kita baca tadi, dia bunyi tebal, kan? Kenapa? Kerana sebelum huruf ra itu kita matikan, ataupun ada yang memang dia sukun dah, macam contoh ayat yang kedua, kita perhatikan huruf yang sebelumnya. Huruf sebelum huruf ra tu untuk memastikan bunyi ra tu tipis ataupun tebal. Jika sebelum huruf ra berbaris atas ataupun berbaris depan, maka bunyi huruf ra itu bunyi tebal. Dia bunyi tebal. Contoh Al-Kautsar, Kautsar. Satu. Yang kedua wanhar, wanhar. Dua. Dan yang ketiga huwal abtar, abtar. Kan, tapi kena hati-hati jangan mengajak
huruf sebelum huruf ra tu. Kalau tak dia bunyi tebal juga. Kauthar dia bunyi tebal juga tha tu. Kenapa? Kerana nak tebalkan ra. Ada beberapa tempat lagi selekoh-selekoh tajam yang kita nak kongsikan selepas ini insya-Allah Safas. Jika ada kesempatan nanti kita kongsikan dengan penonton semua selekoh-selekoh tajam. Ya, yang kita tidak mahu terbabas Ustaz. Betul, ya. Safas. Kalau terbabas di dalam solat kita, Allah. terutama jadi imam lah. Kalau jadi imam, kalau terbabas tu Betul, Safas. kena tegur dengan makmum Ustaz, bergetar kan. Ya, Lupa ayat dia. Ya, boleh bergetar. Bahaya, Safas, ha? Memang bahaya kan. Dan lepas tu dia tak nak jadi trauma pula kan. Betul, Safas. Lepas tu tak nak jadi imam dah kan. Jadi itu sebabnya kita manfaatkan peluang mendalami ilmu tajwid dan bacaan ini. Betul, dan Safas. kita harapkan pada masa-masa akan datang Betul. Ustaz ya, bila kita ulang balik dalam kadar yang sedikit Betul, kecil Safas. agar kita dapat mengikuti satu baris demi satu baris. Betul. Kerana kita tahu bahawa ada masanya kita tersasar Ustaz. Betul, ya, Safas. dari segi bacaan kita. Baik. Jadi kita sudah pun melihat kepada ayat pertama daripada surah Al-Kauthar ya. Kita kena bezakan antara Al-Kauthar dengan Takatsur. Kita ada surah Takatsur Betul, Ustaz ya. Safas. Surah Takatsur itu surah yang memberi warning, memberi amaran kepada mereka yang membanyak-banyakkan. Dalam hidup ni kita memang suka membanyakkan Ustaz ya, tapi kadang-kadang kita kena tahu hadnya ke mana, kerana kita ingin kena pastikan bahawa segala apa yang kita banyakkan dari segi duit, harta, follower dekat Facebook ke Twitter ke apa sebagainya itu semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama ada ianya memberatkan timbangan ataupun meringankan timbangan kita. Jadi dalam hal itu kita melihat kepada ayat pertama surah Al-Kauthar ini, iaitu inna a'tainakal kautsar. Banyak sangat Allah beri kepada Nabi dan Allah tidak akan tarik balik. Bila Allah beritahu begini, kita mungkin tertanya Ustaz ya, ini untuk Nabi, untuk saya apa? Kalau kita menjejak perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun akan bersama Ustaz. Betul, Ustaz. Kalau di akhirat nanti di Kautsar, tapi kalau kita tengok kepada 14 perkara yang dinyatakan oleh Imam Ar-Razi, iaitu salah satunya ma wadda'aka rabbuka wama qala, contoh dalam surah Ad-Duha, salah satu perkara yang Allah beri pada Nabi, Allah tidak akan tinggalkan, Allah tidak benci. Maka Allah juga tidak akan tinggalkan kita, Allah tak benci kita kalau kita terus mengikut Nabi Muhammad Ustaz ya. Memang kita ni ada kelemahan, tetapi kerana saya ingin menghargai kepada satu susuk tubuh yang diangkat oleh Allah, kerana apa? Kerana berjuang dengan Al-Quran. Harapnya kita lah Ustaz. Amin, ya. Kalau kita rasa macam masa stres kan, kita rasa Allah ni tengok ke saya. Allahu akbar. Ma wadda'aka rabbuka wama qala, kerana kita ingin mengikut kepada contoh uswatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada bulan Rabiul Awal inilah peluang Ustaz ya. Boleh bulan-bulan lain, tapi bulan Rabiul Awal sempena Maulid Rasul, Betul, kita ambil kesempatan untuk memahami segala kelebihan a'tainak yang Allah telah berikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi diberi macam-macam ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka apakah tanggungjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayat yang kedua menjelaskan fasalli li rabbika wanhar. Yang pertama ialah maka dirikan solat kerana Tuhanmu, dan yang keduanya korbanlah Ustaz. Betul, Ustaz. Itu sebabnya Ustaz beritahu tadi kan, ini baca waktu solat Aidil Adha contohnya kan. Pasal solat dulu lepas tu baru korban. Subhanallah. Dia ada juga yang derma dahulu kemudian baru solat. Itu adalah raya puasa. Ya, fitrah yang bayar zakat fitrah tu sebelum kita bersolat, dan kemudian barulah kita solat. Jadi terbalik ya, terbalik. Jangan pula kita waktu ada adha kita korban dulu lepas tu baru solat. Okey, tunggu kambing sembelih lepas tu nak solat dah tak ada dah ya. Dan waktu bulan puasa jangan pula kita solat dulu lepas tu bayar zakat fitrah kan. Itu dah tak dikira lagi dah ya. Baik. Jadi pada ayat yang kedua ini menjelaskan apa? Menjelaskan bila Nabi diberi macam-macam, Nabi solat. Allahu akbar. Diseru untuk solat. Maka sunnahnya ialah Nabi kalau suka sangat saya gembira dapat sesuatu berita gembira, Nabi terus solat 2 rakaat. Allahu akbar. Itu yang kita belajar daripada ayat nombor 2 ya. Dan Nabi solat ini adalah untuk Tuhan. Memang solat ni memanglah untuk Tuhan Ustaz ya, tetapi di sini Allah letakkan fasalli li rabbik, kerana mengubat ya apa yang kita dah belajar daripada surah Al-Maun. Ada orang yang solat dalam keadaan sahun dan juga yuraun. Sahun ini dia tidak mengutamakan solat, dia rasa solat ni macam membebankan, satu. Yang keduanya ialah dia solat itu dia akan buat tetapi untuk dinampakkan kepada orang ramai.
Ya, kalau orang tak nampak, dia tak solat, ataupun dia merasakan bahawa saya buat ini untuk mendapat ganjaran daripada manusia. Jadi Allah menyatakan, kalau kamu nak solat, ya kita solat Ustaz ya, Yes, dapatkan daripada Tuhan, pasal yang memberi pelbagai kurniaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi kurniaan banyak kepada kita, bukannya manusia. Kadang-kadang ada orang kata bahawa saya dapat projek daripada A, daripada B, tapi sebenarnya rezeki itu adalah datang daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah pembersihan akidah yang dinyatakan pada ayat nombor 2, dan ia adalah satu legacy daripada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah surah Al-Kautsar. Jadi maksudnya bila baca surah Al-Kautsar ini Ustaz ya, bagi orang-orang musyrik, bila dah tahu bahawa mereka ini diberikan liila fi Quraisy, ya, orang-orang Quraisy sudah beri macam-macam, Allah bagi boleh pergi travel untuk buat ekonomi, boleh tak payah travel pun orang datang. Kan sampai sekarang pun Mekah itu tak payah buat bisnes apa pun kan. Kalau sebelum ni kita kongsi di Mina, 5-6 hari je Ustaz. Betul Ustaz. KFC Al-Baik je tu buka 5-6 hari, lepas tu tutup. Kan ada hotel 5-6 hari saja tutup. Lepas tu tahun depan datang lagi pada masa haji. Nak ceritanya Allah bagi macam-macam, peranannya adalah untuk apa? Untuk beribadah dalam surah Quraisy, dan secara spesifiknya solat dan juga berkorban. Dua perkara ini sebagai satu lambang kesyukuran. Dan ini menjelaskan apa? Bukan sekadar bersyukur sajalah. Kan dapat macam-macam alhamdulillah saya bersyukur, tapi solat tidak diutamakan, tidak diutamakan Tuhan, dan tidak mahu berkorban walaupun hanya RM2 setahun, ya, sekali saja setahun Ustaz ya. Tetapi itu adalah tanda saya ini benar-benar ingin mensyukuri segala a'tainakal kautsar. Surah Al-Kautsar kita baca sekali lagi, kerana ayat yang ketiga itu adalah sebagai satu perlindungan, satu balasan daripada Allah kepada mereka yang tidak suka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 1 hingga 3 kita lihat selekoh tajamnya sebelum kita mengulang. Terima kasih kepada Safas. Subhanallah. Nikmat Safas, banyaknya wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah sekalian, boleh tak dekat rumah tu sila pejam mata sekejap. 1 2 3 pejam mata. Cuba dalam pejam mata ni Ustaz Fas pakai baju warna apa? Saya pakai baju warna apa? Pejam mata. Oh lah, tak ingat tadi warna apa. Buka balik. Buka balik. Ya Allah, nikmat mata. Tu baru tengok baju baru. Betul. Contoh kan? Allahu akbar, banyaknya. Tapi alhamdulillah ibu-ibu ayah-ayah sekalian, nikmat mata yang Allah Ta'ala kurniakan pada ibu-ibu ayah-ayah, pada kita semua, alhamdulillah saat ini maaf ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kesempatan seketika untuk bersama dengan Al-Quran, satu nikmat agung, nikmat yang sangat istimewa dalam kehidupan kita. Alhamdulillah Safas. Malah itulah yang dinyatakan oleh Imam Syaukani, salah satu daripada a'tainakal kautsar itu Allah beri pada Nabi Al-Quran. Allah. Yang kita dapat sampai sekarang Ustaz. Bila bagi pada Nabi itu dapat kat kita. Betul, bukannya bagi pada Nabi kat Nabi je dapat. Al-Kautsar pada Nabi bukan sekadar Nabi. Allah. Ditawarkan pada kita, nak ke tak nak jelah. Allah. Kata orang Pasir Mas Safas, maknanya nak dapat istimewanya dapat sesuatu ataupun dapat Quran ni, rebah beleping. Rebah beleping. Okey. Rebah beleping lah. Maknanya betapa hebatnya nikmat Allah Ta'ala itu, subhanallah. Baik. Jadi kita ulang lagi sekali. Surah Al-Kautsar ni sebenarnya tuan-tuan, kalau kita tengok selit, rupa-rupanya satu-satunya surah yang tak ada huruf mim kat dalam dia. Tengok. Tak ada huruf mim kat dalam dia. Masya Allah. Nanti boleh teka kat cucu balik sekolah, surah apa tak ada huruf mim, carilah anak kita. Semua ada, dia kata tu. Rupanya surah Al-Kautsar ayat 1, ayat 2, ayat 3 tak ada huruf mim kat dalam dia. Okey. Antara yang perlu diberi perhatian sebelum kita baca, huruf tha. Satu, huruf tha, ujung lidah. Al-Kautsar, tha, jangan sin. Al-Kautsar. Ada satu berlaku dia baca dengan syin Ustaz Fas. Inna a'tainakal kautsar. Dekat RNR. Jadi kita dengar tengah ambil wudu, kautsar. So kena hati-hati, kena talaki, kena semak dengan guru. Satu. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua, kena hati-hati pada kalimah wanha, pedas. Wanhar, ha pedas, jangan tukar dengan ha bulat ataupun ha simpul atau ha dada. Dan yang ketiga, ayat yang ketiga, iaitulah kita kena jaga inna wajibal gunnah pada nun yang bersabdu, nun bertasydid, dua harakat dengung dekat situ. Syani'aka, hati-hati, jangan syani'aka ain, kena hamzah dekat situ. Dan huwal abtar qalqalah sughra, huwal ab
Jangan tinggal call-call dekat situ. Jadi kita nak ulang lagi sekali, kita dah baca dengan Hijaz, kita dah baca dengan Sikah, yang terakhir ataupun yang kali ketiga ini kita nak cuba baca 3 ayat ini dengan bacaan mujawwad jiharkah insya-Allah taala. Jom ibu-ibu ayah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga surah Al-Kautsar. Moga-moga kita sudah pun menghafaz dan melihat Ustaz ya. Ayat pertama menunjukkan betapa Allah beri macam-macam ya, beri macam-macam yang dinyatakan awal tadi. Imam Ar-Razi menyatakan ada 14 dan Imam Syaukani sampai 17 Ustaz ya. Salah satunya Al-Quran dan salah satunya juga adalah Al-Adl wal Fath, iaitu keadilan dan juga kemenangan. Subhanallah. Itu juga adalah satu anugerah Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga adalah untuk kita jika kita benar-benar mengikut, mencintai jalan perjuangan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu keadilan dan juga kemenangan. Sehingga kan ayat yang ketiga ini Allah menyatakan sebagai satu templak dan sebagai satu balasan Ustaz ya. Pasal ada orang di kalangan Abu Lahab dan orang-orang musyrik Mekah itu, dia kata bila kematian anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Ibrahim, maka pada waktu itu mereka kata dia ni abtar. Abtar ni maksudnya terputus daripada sesuatu kebaikan. Pasal si anak dah meninggal lepas ini, maksudnya tak ada lagi lah siapa nak bawa legasi Nabi Muhammad kata nak berdakwah apa sebagainya, habis selesai. Tetapi bila mereka bergelak ketawa, mereka menari-nari bergembira dengan kematian seseorang, ini memang kurang akhlak, betul lah Ustaz ya, kurang akhlak. Tapi mereka sanggup buat begitu kerana apa? Mereka ingin sya'ana sebenarnya ataupun syani'aka, iaitu membenci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya daripada dulu sampailah kepada sekarang, siapa yang membenci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenci perjuangannya, membenci sunnahnya, orang itulah yang digelar sebagai huwal abtar. Dia yang terputus. Sehingga kan Allah tak cakap pun apa yang dicakap oleh mereka Ustaz ya dalam ayat ini. Allah tak nak beritahu pun apa yang mereka cakap pada Nabi, pasal Allah tak sampai hati ya, tak sampailah ya nak beritahu mereka cakap begini. Allah terus dia balas, iaitu siapa benci kamu, dialah yang terputus ya daripada segala kebaikan yang ada. Dan memang itu yang kita lihat, bahawa Nabi Muhammad walaupun tidak ada anak lelaki yang hidup misalnya, ada anak perempuan Fatimah ya dan yang lain, yang meneruskan legasi Nabi bukan sekadar seorang dua orang, tapi berjuta-juta orang ya sepanjang sejarah. Kerana apa? Kerana inilah janji daripada Allah. Apabila kita mengikut pada Nabi ya, kita akan dapat banyak kurniaan. Daripada ayat pertama, peranan kita ialah kita kena bersyukur dengan solat ya, bukan syukur cakap alhamdulillah semata-mata, tapi solat dan juga kita berkorban pada setiap tahun. Dan apabila perkara ini berlaku, siapakah yang akan meneruskan legasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudah tentunya harapnya kita lah Ustaz, dan anak kita, generasi yang seterusnya. Dan siapa yang tidak bersama yang abtar ini, sebenarnya dia akan jadi tidak adil dan tidak menang. Betul. Jadi akhirnya apa? Kalah ya, kemudian berantakan kerana tidak adil dalam sesebuah negara, kerana tidak mencintai kepada seorang yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ada kesempatan mengkaji segala kelebihan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad ya, 14 dan 17 yang dinyatakan awal tadi, sebenarnya Ustaz ia adalah sebagai satu
peluang tawaran. Betul, Ustaz. Setiap tahun kita tahu, saya ini kena adil, saya ini dijanjikan kemenangan kerana saya mengikut kepada nabi yang diberikan a'tainakal kautsar. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan yang pertama, tidak lelah letih dalam berbuat kebaikan kerana nikmat syurga lebih berharga. Ini motivasi yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, kepada kita juga, ya, untuk kita kadang-kadang letih Ustaz, Betul, tapi jangan letih kerana sampai dapat al-kautsar baru boleh berhenti. Yang pertama. Yang kedua, dirikan solat dengan sempurna dan laksanakan ibadah korban mengikut syariat yang benar sebagai tanda kesyukuran atas nikmat-nikmat yang ada. InsyaAllah tidak akan mudah letih. Yang ketiga, mendoakan orang yang zalim dikurniakan petunjuk dan hidayah untuk kembali kepada kebenaran. Sama-sama kita berdoa Ustaz. Terima kasih Al-Fatihah Ustaz Fas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, di saat yang penuh barakah ini ya Allah, tangan kami tadahkan memohon ke hadrat-Mu ya Allah, agar diampunilah dosa-dosa kami ya Allah, agar diampunilah dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jika hendak dihitung akan banyaknya nikmat kurniaan-Mu kepada kami, nescaya tidak mampu dihitung oleh kami ya Allah. Maka ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang mana banyaknya kurniaan nikmat-Mu, banyak juga amal ibadah kami kepadamu ya Allah. Maka ya Allah, tolong kami untuk kami senantiasa ingat padamu, tolong kami untuk kami senantiasa mensyukuri akan segala nikmat pemberian-Mu. Tolong kami ya Allah untuk kami senantiasa memperbaiki, menambah baik, melipat gandakan amal ibadah kami kepadamu ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, menjadi orang-orang yang sentiasa berhadapan dengan kepayahan, berhadapan dengan kutukan, tetapi kita jangan fokus kepada kutukan, tapi fokus kepada nikmat yang besar yang Allah telah berikan. Solat dan berkorban insya-Allah mengubat, dan inilah yang kita ingin sama-sama bina dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform bersama kita meneruskan perjuangan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana kita tahu bahawa jangan letih, jangan berhenti kecuali sudah sampai kepada Al-Kautsar. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.